Iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsah, tidak berpuasa bila uzrin tanpa ada keuzuran, wala rukhsah dan tidak ada tanpa rukhsah. Rukhsah ni apa? Rukhsah adalah keringanan. Lawan kepada rukhsah apa? Azimah. Lawan kepada rukhsah dinamakan azimah. Dia salah satu dalam hukum wad'i. Hukum wad'i, pernah dengar hukum wad'i? Dalam perbahasan usul fiqah kita ada dua, satu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum taklifi namanya. Hukum wad'i, hukum taklifi adalah khitab Allah, perintah Allah terhadap orang-orang yang mukallaf lah. Dari sudut yang difardukan ataupun yang dilarang, takhyir, talaban, satu tuntutan atas bentuk tuntutan. Tuntutan ada dua lah, satu tuntutan buat, satu tuntutan tinggalkan. Kemudian atas bentuk takhyir pilihan. Pilihan ni yang disebut mubah. Pilihan yang disebut mubah. So hak tu hukum taklifi. So dia ada 5 tu, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu namanya hukum taklifi. Dia ada satu lagi hukum wad'i. Hukum wad'i ini khitab Allah atau perintah Allah. Itu hukum-hukum yang dijadikan oleh Allah, antaranya al-man'u, larangan, syarat, kemudian masuk di dalamnya rukhsah, azimah. Itu namanya hukum wad'i. Itu dalam usul fiqah lah. So azimah hukum asal. Azimah ni hukum asal. So bila kita sebut azimah dengan rukhsah, maka azimah wajib puasa Ramadan. Itu azimah lah. Azimah wajib salat 5 waktu, tak dijamak dan tak dikasar lah. Itu azimah. So datang pula hukum ataupun rukhsah, keringanan. Maksudnya salat yang tadi hukum azimah tadi tu 5 yang wajib ditunaikan dengan waktunya. Datang rukhsah boleh jamak, dan datang rukhsah boleh qasar. Sama juga bulan Ramadan, azimahnya wajib puasa. Apabila datang kesukaran ataupun kesakitan, maka datang rukhsah, maka bolehlah buka puasa. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Man kana ala, siapa yang sakit ataupun musafir, maka dia menggantikan pada hari yang lain. So itu namanya rukhsah. Dia bawa ayat Quran dulu kan? Al-Baqarah tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas mereka yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, iaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan, dan sesiapa di kalangan kamu maridan, sakit, aw ala safarin, ataupun dalam bermusafir, maka maksudnya dia tak puasa, maka wajiblah baginya berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka gantilah sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah 183, 184. So kewajipan berpuasa Ramadan disebut dalam firman ni, surah Al-Baqarah ni 183 dan 184. Sebelum wajibnya berpuasa Ramadan, mereka berpuasa apa ya?
Tahu tak? Sebelum puasa Ramadan ada puasa lain, iaitu Muharram, 10 Muharram. So puasa, Nabi puasa 10 Muharram, dan diperintahkan untuk berpuasa juga 10 Muharram. Apabila difardukan Ramadan, maka Nabi kata, siapa nak, puasalah. Maksudnya Muharram tu. So sebelum ada kefarduan Ramadan, mereka berpuasa Muharram, 10 Muharram. Apabila turun kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, maka Nabi bagi pilihan untuk Muharram. Maka nak puasa, puasalah. Kemudian datang pula lagi orang bagi tahu kat Nabi, bahwasanya puak-puak Yahudi juga berpuasa pada 10. Maka Nabi kata, kalau dan pada tahun yang berikutnya, aku akan berpuasa 9. Da'asu man natasya, akan berpuasa 9 sebagai nak mukhalafah dengan puak-puak Yahudi tu. Maka puasa Muharram boleh 9, 10, boleh 10, boleh 9, 10. Ada sebagian boleh 9, 10, 11. Yang penting bercanggah ataupun berbeza dengan puak-puak Yahudi. Walaupun demikian, bolehlah kalau nak puasa 10 tu saja, tak ada masalah. So awalnya mereka berpuasa Muharram, kemudian lepas dah kefarduan Ramadan, maka mereka wajib, atau orang Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan, dan puasa Muharram jadi sunat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man aftara yawman min Ramadan. Dia buat hadis tu dulu ke apa? Dia buat hadis tu dulu ke ataupun bunyian Islam? Bunyian Islam wa ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi Ramadan. Dibina Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya beribadat kepada Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan buat haji dekat al-bait. Wa sawmi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. So hadis selalulah kita ikut dengar, dan datang daripadanya rukun Islam yang 5. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dibawa satu hadis, man aftara yauman, ni tu kan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsah lam yaqdihi siyamud dahri walau samahu. Barang siapa yang aftara yauman, yang tidak berpuasa satu hari, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada keuzuran, wala rukhsah, dan tidak ada rukhsah, lam yaqdihi siyamud dahri walau samahu, maka dia tidak boleh menggantikannya meskipun dia berpuasa selama ad-dahr, selama setahun. Tengok nota kaki tu. Al-Albani menyebutkan, kalau adalah dalam silsilah sahihah, silsilah dhaifah, dan beliau berkata diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Al-Lalikai dalam As-Sunnah, dan ia berkata hadis dhaif. Kemudian beliau menyebutkan perkataan ahlul hadis mengenainya dan bantahan terhadap mereka. Saya katakan itu Albani, rujuklah perbahasan ini kerana sangat penting sekali. Di sini tidak saya sebutkan secara terperinci. Itu panjang pula lah perbahasannya. So mana aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin, siapa yang tidak berpuasa satu hari dalam bulan Ramadan tanpa ada keuzuran dan tidak ada rukhsah, maka dia tidak boleh mengqadanya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun. Hadza lam yathbut, maka hadis ini tidak sabit. Dikeluarkan daripada Al-Tirmizi, kemudian Abu Daud, An-Nasa'i dan sebagainya. Wal hadis dha'afahu al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fathil Bari, dan hadis itu didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari kerana disebut ada 3 kecacatan
yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Wa naqala al-Munawi tad'if al-hadis an jama'ati min al-ulama minhum al-Dhahabi. Dan Al-Imam Al-Munawi menakalkan tentang pendhaifan hadis ini daripada sejamaah daripada kalangan ulama hadis. So hadis ini sebenarnya tidak sabit. Hadis ini tidak sabit, maksudnya tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Dalam versi yang Arabnya ditambah lagi hadis. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5, wal jum'atu ila al-jum'ah, Jumaat kepada Jumaat, wa ramadanu ila ramadan, Ramadan kepada Ramadan, kafaratun lima bainahunna, menghapuskan dosa antara kedua-duanya, majtunibatil kaba'ir, majtunibatil kaba'ir, selagi mana dia menjauhkan daripada dosa-dosa besar. Hak tu masuk dalam fadail atau fadilat orang yang berpuasa lah. Kafarah itu menghapuskan dosa. وقال حماد بن زيد بن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصوم رمضان فمن ترك واحدة منهن فهو كافر وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. Kata Hamad ibn Zaid daripada Amr ibn Malik An-Nukri an Abil Jauza, daripada Abul Jauza daripada Ibnu Abbas, qala ural Islam wa qawaiduddin salasatun syahadah an la ilaha illallah wassalah wassawmi ramadan. Dia kata ural Islam, tali Islam, wa qawaiduddin, dan kaedah agama itu ada 3. Syahadatu an la ilaha illallah, itu syahadah la ilaha illallah, wassalatu, dan salat, wa saum Ramadan, dan puasa Ramadan. Tali Islam ni ada 3, wa qawaiduddin, kaedah agama ada 3, syahadah la ilaha illallah, salat, dan puasa. Disebut 3 je. Faman taraka wahidatan minhunna, siapa yang meninggalkan salah satu daripada ketiganya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa tajiduhu kathiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa la yahillu damuh. Dan wa tajiduhu, dan didapati kathiral mal, orang yang banyak harta tapi tak buat haji. Wa lam yahujja wa lam yuzakki, dan tidak keluar zakat. Wa la yahillu damuh, dan tidak dihalalkan darahnya. Hadha khabarun sahih. Hadha, kata dia, hadha khabarun sahih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad, Al-Asbahani, dan yang lain-lainnya. Nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu hak puasa tu 3 yang paling utama, iaitu syahadah, yang kedua tadi salat, yang ketiga puasa. Hak tu paling penting sekali. Sebab hak ni dia kata siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya kafir. Tak kafir kepada hak yang ada harta banyak tapi tak pergi haji, ada harta banyak tapi tak keluar zakat, tidak halal darahnya. Habis yang ni 3 ni halal darahnya. Maksudnya syahadah, salat, puasa. Walaupun ialah ni khilaf lah, sebab banyak riwayat. Hak riwayat yang lainnya hanya salat kan. Kita dah bahas dah bab solat. Siapa yang meninggalkan ni kafir. Ada pun yang lain tak dikafirkan. Hak ni riwayat Hamad ibn Zaid pula 3. Siapa tinggal kafir, syahadah, salat dah ada dah, dan memang dah. Tambah satu lagi, puasa. Siapa yang tak puasa, kafir. Tapi tak pula dia cerita tentang orang tak bayar zakat, dan dia tak cerita orang yang tak menunaikan haji walau mampu. Tapi Abu Bakar memerangi pula orang tak keluar zakat. Abu Bakar memerangi pula orang tak keluar zakat. Kita jamakkan keseluruhan ni, sama aja sebenarnya. So, siapa yang tak buat 5 perkara yang dinyatakan dengan alasan ingkar, kafir terus lah. Tinggal lagi yang yang diberatkan, solat, syahadah tu memang dah tentu dah lah.
Dan kalau dah tak syahadah, bila nak Islamnya? Dan kalau lah dia itu tak yakin tentang syahadahnya, memang tak Islam lah. So solat yang paling utama dan yang banyak. Adapun zakat diperangi oleh Abu Bakar. Sebelumnya Umar radhiyallahu anhu tak bersetuju kan. Dia kata, macam mana kita nak memerangi orang yang mengucap 2 kalimah syahadah? Satu Abu Bakar kata, lah habis tu kalau orang mengucap 2 kalimah dia tak semayang, dia tak ni sebagainya, maka hukumnya kafir juga. Samalah. Kalau dia tak bayar zakat sekalipun, maka hukumnya sama. Maka Abu Bakar memerangi orang yang tak bayar zakat. Yang penting dia nak bagi tahunya, hak berat benar dosa hak yang meninggalkan puasa tanpa ada keuzuran ataupun sengaja tidak berpuasa. Wa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawl az-zur wal 'amala bih wal jahla fala hajata lillah bi an yada'a at-ta'ama wasyarab. Hak ni dia buat hadis tentang fadilat puasa ni. Man lam yada' qawl az-zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, wal 'amala bih, dan beramal dengannya, wal jahla, dan buat panggil orang jahil, jahlah, fala hajata lillah, maka Allah tidak berhajat dengan amalan dia tu. Itu apa dia amalan dia? Yang meninggalkan makan dan minum. Maksudnya tak faedah lah puasanya kalau sekiranya dia itu bercakap bohong dalam masa dia berpuasa. Maksudnya bukanlah luar puasa boleh bohong, tak boleh jugalah nak pilihan raya ni tak boleh bohong. Siapa bohong kena akta. Bohong tu haram juga. Dalam Ramadan pun lagi haram lah kan. Kenapa lagi haram? Kerana bulan Ramadan penuh barakah. Kita dah sebut dulu kot kan. Keberkatan pada zaman, keberkatan pada masa, dan keberkatan pada tempat. Kalau kita buat dosa pada waktu-waktu itu, dosa yang hanya satu dapat dosa waktu luar Ramadan, berganda-ganda lah dosanya dalam bulan Ramadan. Berganda-ganda dosanya di dalam tanah haram. So maksudnya tempat yang ada barakah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, dosanya boleh berlipat kali ganda. Berbeza dengan luar daripada Ramadan ataupun luar daripada tanah haram yang buat dosa. Wa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima an fumri'in adraka syahra ramadan falam yughfar lah. Malang sekali orang yang dapat pada bulan Ramadan, maksudnya sempat hidup dalam bulan Ramadan, falam yughfar lah, tetapi tidak diampunkan dosanya. Maksudnya sia-sia. Wa indal mu'minin muqarrarun anna man taraka sawma Ramadan bila maradin wala gharadin annahu syarrun minaz zani wal mukas wa mudminul khamar bal yashukkuna fi islamihi wa yazunnuna bihi az-zandaqah wal inhilal. Wa indal mu'minin, dan di sisi orang-orang yang beriman, muqarrarun, iaitu muqarrar maksudnya telah pun diikrarkan, telah pun tahu, telah pun wujud, anna man taraka saumi Ramadan, sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila maradin, tanpa ada kesakitan, wala gharadin, dan tak ada tujuan, maksudnya saja-saja, annahu syarrun minaz zani, maka dia lebih buruk daripada orang zina. Wa mudminul khamar, dan lebih buruk daripada orang yang minum. Bal yashukuna fi islamihi, bahkan syak pada Islamnya, bahkan diragui keislamannya. Wa yuzunnuna bihi zandaqah, dan disangka dia ni zandaqah. Zandaqah maksudnya zindik. Apa maksud zindik? Zindik adalah orang yang benci Islam. Zindik adalah orang yang benci Islam. Selalu ulama-ulama awal sebut fihi zandaqah, zindik ni apa? Zindik ni orang benci Islam lah. Zindik orang yang memerangi Islam. Maksudnya berat benar lah dosa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada keuzuran ataupun tanpa ada apa-apa sebab yang menyebabkan dia boleh meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan. So sengaja meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan berdosa besar, dan tak ada qada bagi dia. Tak ada qada bagi dia, walaupun majoriti ulama menyatakan wajib qada.
walaupun majoriti ulama kata wajib qada. Seperti juga telah kita sebut tentang hukum meninggalkan solat, kan? Boleh tak qada bagi orang meninggalkan solat? Ada qada. Majoriti ulama kata wajib qada. Wajib qada sebab atas alasan dainullah, hutang Allah wajib ditunaikan lah. Kalau hutang orang ni wajib ditunaikan, maka hutang Allah lebih-lebih lagi lah wajib ditunaikan. Sebagai ulama yang telah kita bahaskan tentang masalah meninggalkan solat, menyatakan tidak ada qada dan tak layak pun untuk qada bagi mereka yang meninggalkan puasa solat tanpa keuzuran ataupun tanpa yang terlupa tu. Atas alasan Nabi kata, siapa yang nama, tidur atau terlupa, maka dia solat ketika mana dia terjaga ataupun teringat. Dia tak kata siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja hendaklah ganti, tak boleh. Maksudnya dia tu dah berdosa besar dah, maka dia pula terdedah kepada dua pandangan, satu kafir, satu berdosa besar, dan wajiblah kedua-duanya bertaubat. Sama juga dalam isu bulan Ramadan. Maka yang disebutkan dalam hadis, disebutkan tadi dalam ayat Al-Quran, man kana minkum maridan aw ala safarin, mana-mana di kalangan kamu yang maridan, sakit, aw ala safarin ataupun musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia buka puasa, fa'iddatun ganti pada hari yang lain, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka orang yang boleh dapat peruntukan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, satu, orang yang sakit, yang kedua, orang yang musafir. Ditambah dalam hadis, perempuan-perempuan yang mengandung, perempuan-perempuan yang menyusu, yang bimbang, sama ada bimbang dirinya ataupun bimbang bayi yang dia kandungkan itu, maka dia boleh buka puasa. Khilaf di kalangan ulama, adakah dia wajib qada ataupun tak. Majoriti ulama mewajibkan mereka ni qada, iaitu perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusu anak, mewajibkan mereka qada dan membayar fidyah. Sebahagian ulama berpandangan bahwasanya mereka tidak wajib qada, yang wajib adalah fidyah sahaja. Tinggal lagi majoriti ulama fuqaha menyatakan wajib qada dan fidyah. Ada satu pandangan Ibnu Abbas bahwasanya dia perempuan yang mengandung ataupun menyusukan anak, maka dia bayar fidyah, dia tidak qada puasa. Yang pentingnya dia ada peruntukan. Yang pentingnya tetap ada peruntukan untuk orang yang mengandung dan orang yang menyusukan anak. Sebagai ulama membezakan, kalau dia takut tentang dirinya lain, kalau dia takut tentang baby lain, kan? Itu semua pandangan dalam bab fiqh lah. Ada pun yang sengaja bangkit tidur, malas nak puasa, dia tengok kawan dia cuti hari ni, duduk kat rumah sewa kan, kau tak puasa? Aku cuti. Ya, aku pun malas dah puasa ni, aku tengok kau makan, aku nak makan lah. Nanti aku qada lah. Mana boleh? Nanti aku qada lah hari lain. Tak boleh. Kalau kau buka, kau telah buat suatu dosa besar. Yang kawan ni tak ada masalahnya, dia nak makan sebab dia dah tak puasa. Dan pula kita pula, tak boleh makan depan orang yang berpuasa, tak sopan, tak adab, tak ada adab makan depan orang yang berpuasa. Siapa kata? Kita lah yang kata, kan? Sesiapa-siapa yang tak puasa, dia boleh je makan, tak ada masalah. Seperti orang puasa sunat lah kan, maksudnya dia puasa sunat kerana ada orang tak puasa, dia halang pula orang yang tak puasa tu makan depan dia. Kau nak puasa sunat, aku puasa lah, kan? Nabi dijemput kan ada hadis, kalau dijemput sedang kamu berpuasa, kalau dijemput kamu diundang ke majlis ataupun orang jemput makan, maka kamu puasa, maka falyusalli, maka hendaklah doakan dia. Bolehlah dua, satu dia nak buka boleh, yang kedua dia doakan orang yang jemput dia. Tak ada apa masalahnya. Kata, ataupun kawan tengah makan, orang, jom makan sekali. Ya, aku puasa lah. Oh, sorry. Nak sorry untuk apa? Oh, okey lah, aku makan dulu lah. Tidaklah menjadi kesalahan untuk makan depan orang yang berpuasa. Kau teringin, kau terliur, itu kau.
Kau rasa kau tak tahan ni, tak tahan nak pergi tempat lain. Kau yang pergi tempat lain, bukan orang yang makan tu pergi tempat lain. Tapi kalau bulan Ramadan tu yang makan tepi jalan tu memang nak kena lah. Gerai ditutup dengan banner. Maksud maklum lah, baru lepas pilihan raya banner banyak. Maka gerai-gerai tepi jalan tu boboh ni nampak kaki je bawah tu, nampak kaki je bawah tu kan. Buat apa? Makan. Kami menghormati orang puasa, sebab tu tutup. Ni memang nak kena. Ni memang nak kena. Lainlah kalau kita duduk negara kafir. Kalau dalam negara Islam ni, memang hang patutnya berpuasa lah. Kalau dia pun tak nak puasa, nak buat dosa seorang-seorang. Maksud pergi makan rumah. Bukan kita sudah buat dosa, suka tinggal lah, itu kau dengan Tuhan lah. Tapi kalau duduk dalam negara Islam sebagainya, syiar puasa tu kau tak buat, macam kita pergi Singapura lah. Singapura bulan Ramadan, orang Melayu dia makan. Yang tak puasa tu, siapa mana ada jabatan agama nak tangkap? Memang tak ada undang-undang pun. So mereka yang tak puasa ni, duduk dekat Singapura yang tak puasa ni, maka makan tepi-tepi jalan je. So kalau kita kat Malaysia ni tak boleh lah. Sebab dah ada undang-undang. Maksudnya dah ada, sebab kita dah memang negara orang Islam. Maka hak ni kena jagalah. Hak tu memang kena tangkap. Tapi kalau yang makan-makan yang tak puasa, dia makan sorang nyuruk dalam rumah, hak tu dia dengan Tuhan dia lah. Hak tu dia berdosa seorang dia. Dia tak melibatkan dosa orang lain. So dosa peribadi dia dengan Tuhan lah. Tapi kalau dah kau pergi makan depan orang dan menunjuk macam buka gerai dan sebagainya, maka adalah pasal pihak berkuasa nak tangkap. Sebab duduk dalam negara Islam. Kalau pergi negara kafir, tak kisahlah. Pergi negara Amerika ke bulan Ramadan kan, memang tak ada syiar Ramadan pun. Kok kita lah pula masa nak makan. Tapi kalau musafir tak ada isu. Kan? Boleh ganti pada hari yang lain. So hadis yang ni tadi, saya kenal dengan berapa Ramadan ni berlaku beberapa saudara. Berperang kita ni boleh kita makan dan maksudnya berbuka bagi menghadapi perangan. Macam kita bisa di berlaku sekarang ni lah. Bagi mereka yang berada di medan perang, maka mereka ni boleh berbuka. Sebab telah berlaku pada zaman Nabi, yang kita duk sibuk perang badar dalam Ramadan kan. Ramadan. Tengok ni orang Islam kita, dalam perang-perang pun kuat walaupun bulan Ramadan. Kita ni bulan Ramadan dah letak perang, lembik kan. Dia tak baca kot ada hadis. Dia tak baca kot yang Nabi tengok sahabat dah lembik kan. Sahabat kata buka puasa, Nabi kata buka puasa minum. Dan sebahagian bahatan dalam pemusafiran pun, dah khairah, tidak ada kebaikan bagi yang berpuasa dalam perjalanan. Tak ada kebaikan maksudnya. Maksud ayat tu konteksnya sahabat dah tak larat dah. Maksud dah keadaan dah letih sangat dan keadaan mungkin dah teruk dah. Maka Nabi bagi buka puasa. Maka begitu juga perang lah. Maka dalam perang disuruh buka puasa. Waktu zaman Nabi perang Badar sebagainya berlaku dalam bulan Ramadan dan sebagainya, maka sahabat-sahabat waktu itu tidak puasa. Maka mereka boleh buka puasa. Hak tu masuk dalam keumuman maridan aw ala safarin, dalam permusafiran. Maka boleh buka puasa. Janganlah guna dalil tu untuk mengisbatkan orang Islam tetap kena kuat dan sebagainya. Dah tak makan, nak kuat macam mana? So pada waktu peperangan mereka boleh untuk makan dan berbuka puasa untuk tenaga, sebab nak lawan musuh. Maka gantilah pada hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. So hak tu jangan salah faham. Hak tu ada keperluan. Tapi yang mana yang tidak ada dalam kondisi yang seperti itu, okeylah, dia tak boleh buka lah. Ataupun yang dia memilih untuk tak berbuka, dia rasa dia okey dan dia kuat, maka hak ni dia pilih untuk dia tak berbuka. Sama dalam isu musafir tak musafir lah.
Ulama bahas tentang masalah buka puasa ke yang elok, puasa ke elok. Sebahagian kata buka puasa elok, sebahagian kata tak, hadis tu bagi tahu yang elok itu ada sebabnya. Maka siapa yang berpuasa, siapa yang bermusafir dan dia tetap nak berpuasa, eloklah untuk dia, bagus untuk dia. Tapi bagi mereka yang dah tak larat dan sebagainya, naik kapal terbang pula, naik kapal terbang tak boleh buka. Kita memanglah musafir. Zaman dulu naik unta panas, zaman sekarang naik kereta aircon kan, kemudian naik kapal terbang aircon. Ni apalah tak nak puasa, apalah ustaz lah, ustaz ceramah. Dan menempelak lah yang mana pergi musafir. Hampa ni musafir dah bulan Ramadan, lepas tu tak puasa. Macam lah dia kapal terbang tu penat sangat. Tak kira lah ada aircon ke tak ada aircon. Kan aku musafir, aku ada peruntukan, kau tak ada. Aku musafir, Al-Quran sebut man kana maridan aw ala safarin, musafir. Dia tak sebut musafir aircon, musafir tak aircon. Dia tak sebut musafir yang larat, musafir yang tak larat. Musafir dengan nama saja musafir telah ada peruntukan untuk makan pada bulan Ramadan. Tinggal lagi macam kita sebut tadi, perbahasan ulama adalah bagus buka ke bagus tak buka. Itu aja. Maka khilaf lah, mana ada benda tak khilaf belaka. Maka sebahagian kata elok buka, sebahagian kata elok puasa. Tengok depends masing-masing lah. So kalau rasa masing-masing tu nak puasa lah. Atau kalau naik kapal terbang berjam-jam, sakit tekak juga kan, kering tegak tu, sakit kan. Tengok pula tiba-tiba pramugari tolak makanan pula, chicken or beef, udah chicken or beef, alamak sedap pula. Nak pula peringin pula. Makan kapal terbang pula sedap-sedap pula kadang-kadang. Buka lah. Buka puasa nanti ganti hari lain. Faidatun min ayyamin ukhar. Pada dia tidak berdosa dan dia ada peruntukan. Yang kita marah ni yang sengaja-sengaja tu. Tidur. Tidur bulan Ramadan salah ke? Tak salah kan? Tak salah. Tidur. Tapi kalau dah sepanjang hidup dia tidur saja, memang masalah lah. Kita disuruh banyak keamalan, baca Quran dan sebagainya. Bila penat barulah tidur. Hak tidur tu pula ala kadar lah. Ni daripada pagi sampai ke petang tidur, ini apa hal? Mana sembayangnya? Mana ibadat baca Qurannya? So secara logiknya pun dah kalau tidur aja memang tak bagus lah. Tapi adakah salah orang nak tidur? Tak salah. Nak tidur boleh tengah hari dan sebagainya. Tak bulan Ramadan, dia letih, memanglah. Tapi tak ada masalah tu dia tidur. Tapi ala kadar. Apa-apa pun jangan hulu. Apa-apa pun jangan melampau. Melampau dalam tidur pun salah juga. Sama juga mandi. Mandi pada bulan siang hari bulan Ramadan. Maka dekat nak buka puasa dah ni. Tengok pukul 6 dah ni, mandi siap lah. Ustaz pun tahu, Ustaz apa hukum mandi dekat nak buka puasa? Ustaz pun kata makruh. Kenapa Ustaz makruh? Sebab dia jadi segar. Sebab dia jadi segar jadi makruh. Kita puasa ni nak suruh penat nak mampu ke? Tak boleh nak segar ke? Sebab ni mungkin salah faham kot. Kita bulan Ramadan ni bukan disuruh macam menzahirkan lebih, menzahirkan kepenatan. Apa saja perkara yang nak bagikan segar kerana penat puasa, tak ada menjadi masalah. Kalau lah makruh, dah lama Nabi pun buat benda makruh. Apa dah? Nabi ambil air tongging atas kepala dia min syiddatil har, kerana kepanasan dan dahaga. So oleh kerana kepanasan dan dahaga, Nabi tongging tu curah air atas kepala dia, bagi sejuk dan bagi segar. Apa masalahnya? Puasa ni nahan lapar dan dahaga saja, bukan menahan jadi segar.
So segar, mandi dan sebagainya pun tak ada apa-apa masalah. So boleh. Yang penting tak makan dan tak minum aja. Itu je. So tidak makruh, tak makruh. Balik kepada yang hadis yang lemah tadi tu, siapa yang tak berpuasa satu hari dalam bulan Ramadan, hadis tu lemah, dhaif, maka dia tak boleh ganti. Walau berpuasa sepanjang tahun pun dia tak boleh ganti. So hadis ni dulu dalam TV ada, dalam TV dan radio dia mainkan hadis yang dhaif, palsu. Ada satu hadis dalam bab ni daripada Abu Umamah Al-Bahili. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'imun idh atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ra fa qala li is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala inna sanusahhiluhu lak fa sa'idtu hatta idha kuntu fi sawa'il jabali idha ana بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainana ana naimun, ketika mana aku sedang tidur, tiba-tiba datang tidur dalam mimpi Nabi tu, datang dua orang laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegang kedua lenganku kemudian membawa aku ke gunung. Maksudnya Nabi mimpi ada dua orang datang kat dia, pegang badan sini, bawa Nabi ke suatu gunung yang tinggi, dan keduanya berkata, naiklah. Maksudnya dia suruh Nabi naik atas gunung tu. Kemudian Nabi jawab dalam mimpi ni itu, aku tak mampu, la utiquhu, aku tak mampu. Keduanya berkata, kami akan tolong, kami akan mudahkan kau. Maksud dia papah lah, dua orang ni papah Nabi naik atas gunung tersebut. Tiba-tiba aku mendengar suara yang keras aswat, dengar Nabi dengar jeritan, suara yang kuat. Maka aku bertanya, suara apa itu? Mereka jawab, itu teriakan ahli neraka. Itu adalah teriakan, maksudnya jeritan ahli neraka. Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang digantung secara terbalik dengan urat-urat kaki mereka di sebelah atas, dan hujung-hujung mulut mereka itu bawah mengalirkan darah. Macam kita bulan kurban, kita gantung binatang tu terbalik tu. Kita gantung, cucuk kat keting bawah tu, antara tu, so dicangkuk situ, so diterbalikkan, diikat, so mulut bawah lah, dan mulut ni mengalir darah keluar. Maka Nabi pun tanya, siapa mereka itu? Maka dijawab dalam mimpi Nabi itu, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Hadis dalam An-Nasai dan dalam Sunan Al-Kubra. Juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Al-Haisami juga meriwayatkannya. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. So kalau nak kita bawa satu hadis yang boleh pakai dalam masalah orang yang tak berpuasa pada bulan Ramadan ni, maka hadis ni yang sahih lah. So Nabi nampak dalam mimpi Nabi, dua orang bawa pimpin Nabi, bawa naik atas bukit. Kemudian Nabi diperlihatkan satu orang yang digantung secara terbalik dengan kakinya di atas, kemudian mulut ke bawah dan mengalir darah. Maka ditanya siapa mereka ini, maka dijawab dalam mimpi itu adalah orang-orang yang berbuka puasa tanpa belum sampai waktu. Maksudnya tak puasa lah, ataupun buka puasa sebelum masuk waktu. Ya aku dah tak tahan ni, alah setengah jam je pun, buka lah. Kata, Bilal, azankan cepat sikit. Maka ni buka puasa sebelum waktu. So itu yang Nabi nampak dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Itu saja yang sahih lah dalam bab tak berpuasa pada bulan Ramadan. Macam kita sebutkan tadi itu, dosa besarnya itu datang dengan ayat Al-Quran lah, dan datang dengan hadis-hadis arahan wajib puasa, dan juga datang hadis ancaman-ancaman yang orang tak berpuasa tadi itu. Maka semua ni membawa bahawasanya hukum orang meninggalkan puasa ni adalah berdosa besar, dengan syarat berdosa besar tanpa keuzuran. So kalau sekiranya dia buka puasa kerana keuzuran, maka hak ni tidak menjadi masalah, kerana Islam nak memudahkan, bukan nak menyusahkan. Ada apa nak tanya? Dan belum tak jelaskan hadis tentang surah Aisyah itu, surah masa sebelum Ramadan, bulan Syaban lah. Adakah sebelum hari Syaban dan Syaban, ataupun selepas belum Syaban, bermula yang puasa sehingga hari Syaban? Tentang puasa Syaban, memang diriwayatkan bahawasanya Nabi banyak juga puasa dalam bulan Syaban. Tapi hatta ada sebagai riwayat menyatakan kullah, iaitu Nabi puasa bulan Ramadan, bulan Syaban sepenuhnya. Datang juga riwayat yang sebahagiannya menyatakan bahawasanya Nabi tidak berpuasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan saja. Kemudian datang lagi hadis, izan tasafa Syaban fala tasumu, bila sampai pertengahan Syaban maka jangan berpuasa, melainkan orang yang dah memang berpuasa maka dia bolehlah berpuasa. Datang lagi hadis tentang hari Syak, wala taqaddamanna ahadukum, jangan salah seorang kamu mendahulukan Ramadan bisaum au bisaumin yaum au yaumin, berpuasa satu hari ataupun 2 hari sebelum masuk Ramadan. Maka hak tu datang istilah yaum hari Syak tu, yaum Syak, hari Syak. Apa maksud hari Syak? Kita ni Syak, dah Ramadan ke belum? Dah Ramadan ke belum? Sebab orang tengok anak bulan. So semua hadis ni digabungkan menunjukkan bahawasanya satu, Nabi tidak berpuasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan. Nabi tidak berpuasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan. Banyaknya dalam bulan Syaban. Bahkan ada hadis yang lain Nabi tidak banyak berpuasa, tidak ada puasa yang lebih afdal setelah Ramadan melainkan Muharram. Maka bulan Muharram, maksud bulan Muharram lebih afdal puasa lepas Ramadan. Maka bukan bulan Syaban. Bulan Syaban tadi tu izan tasafa Syaban, siapa dah sampai pertengahan Syaban jangan puasa. Apa maksudnya jangan puasa? Melainkan orang yang dah memang puasa. Maksudnya orang yang dah memang melazimi puasa sunat, Isnin Khamis ke, puasa hari putih ke, maka bila dah sampai pertengahan Syaban, pada dia tak ada isu, dia boleh teruskan puasa dan sebagainya. Bagi orang yang tak pernah puasa, tiba-tiba sibuk nak puasa, perkataannya sibuk nak puasa. Apa maksud sibuk nak puasa? Yang dulu tak erti nak puasa, bila dah dekat nak Ramadan sibuk, mulalah beria nak puasa. Aku puasa lah. Sebelum tu puasa, takkanlah puasa. Maksudnya orang yang bila dia masuk pertengahan Syaban, dia rasa dia nak puasa sebab ada kelebihan, sebab dia nak dapat something, maka tu salah. Bukan salah nak dapat pahala. Bukan kita kata puasa tak ada, memang puasa nak dapat pahala. Maksudnya ada i'tiqad bulan Syaban tu ada kelebihan. Siapa puasa bulan Syaban dapat itu, dapat inilah, dia rasa memang paling afdal lah dalam bulan Syaban. Konon-konon sebab nak exercise untuk Ramadan lah, macam-macam lah. So tu tak payah. So siapa-siapa yang tak pernah puasa dan sebagainya, tiba-tiba jadi satu malaikat yang ingin berpuasa pada bulan Syaban dan pertengahan Syaban, kita kata tak payahlah, tunggulah Ramadan. Tapi bagi orang yang dah puasa sunat sebelumnya, Isnin Khamis, dia kadang-kadang dia puasa hari putih, selalulah, maka dia ni dah sampai pertengahan Syaban, oleh kerana dah memang kelazimannya puasa, maka dia bolehlah puasa. Maka dia puasa. Dan dia tidak ada satu i'tiqad bahawasanya mesti ada kelebihan. Yang salah adalah mendakwa ada kelebihan. Seperti macam kita dah sebut lah, orang Melayu kita ni bulan penuh 3 bulan puasa penuh. Syaban penuh, sebelum Syaban lagi dah puasa penuh dah. Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bulan dia puasa penuh. Belilah buku kat tepi jalan tu, dekat kedai tu, kelebihan puasa Rajab, Syaban, Ramadan. Tidak ada hadis, tak ada hadis yang sahih tentang kelebihan puasa Rajab, puasa Syaban, puasa ni, puasa ni, puasa ni, puasa ni. Tak ada.
Siapa nak puasa dapat pahala. Dia seperti hari-hari yang lain. Nisfu Sya'ban pun tak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Malamnya Yasin 3 kali. Niat pertama, niat kedua, niat ketiga. Tak ada. Tak ada apa orang kata, ibadat khusus Nisfu Sya'ban. So maksudnya nak puasalah dan dapatlah pahala puasa. Tapi janganlah termakan dengan sebahagian orang yang menyebarkan kelebihan-kelebihan puasa Sya'ban, kelebihan puasa Rajab. Siapa berpuasa 3 bulan berturut-turut, jenuh. Zaman sekarang ni tak banyak dah kot, walaupun ada juga orang yang buat. So hak ni kena bagi tahulah bagi mereka yang berpuasa penuh tu, kata tak payahlah puasa penuh, tapi banyak kan puasa, okey. Banyakkan puasa okey, tapi bukan puasa penuh. Puasa penuh yang Nabi puasa penuh hanya pada bulan Ramadan sahaja. Ada soalan lain? Puasa sunat lepas Syawal. Ada hadis. Tinggal lagi hak tu nanti Imam Malik. Mazhab Maliki. Puasa 6 man sama Ramadan summa atba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang berpuasa sama Ramadan dan mengikuti lepas daripadanya 6 daripada bulan daripada bulan berikutnya, maka dia dapat pahala tu lah. Ada perbahasan ulama tentang, pertama tentang masalah orang yang tak penuh puasa Ramadan. Orang yang tak penuh puasa Ramadan. Sebab hadis tu kata man sama Ramadana summa taba'ahu 6 min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya penuh lah. Siapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya puasa penuh, kemudian mengikutinya 6 daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dapat puasa sepanjang tahun. Siapa yang ada ganti? Siapa yang ada ganti? Oleh kerana hadis tu kata siapa yang berpuasa Ramadan yang difahami daripadanya penuh, maka dia kena wajib qada dulu. Wajib qada dulu. Berikutnya baru puasa 6. Agak banyak qada Ramadan dah seminggu. Tak ada ni. Dah keluar dah Zulhijjah, dah Zulkaidah dah. Maka dia tetap boleh puasa 6 walaupun dalam bulan Zulkaidah. Sebab yang dimaksudkan di situ bukan bulan Syawal yang 6 tu. Bulan yang diikuti 6 itu lepas Ramadan. Tak kira lah bulan apa pun. Sebagai ulama melihat, no, Syawal lah. 6 min Syawal, maksudnya Syawal 6. Maka siapa yang tak dan puasa 6 dalam bulan Syawal, tak dapat apalah. Maksudnya tak dapatlah kelebihan puasa 6. Bagi yang ada qada, dia boleh qada tangguh. Dia boleh qada nanti. Berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah kata, aku ni tak dan nak qada puasa aku disibukkan dengan Rasulullah sampai dah bulan Sya'ban. Maksudnya dah lewat. Maksudnya boleh tangguh. Perbahasan dalam usul fiqh pula, wajib muwassa', wajib mudhayyab. Wajib muwassa', dia memang wajib qada, tapi wajib muwassa'. Wajibnya ada tempohnya luas sehingga Sya'ban yang berikutnya. Maksudnya dia boleh dah puasa 6 dulu, berikutnya barulah puasa qada. Ulama jawab yang kata yang tadi tu, dia kata lah, hadis Aisyah bukan sengaja sampai bulan Sya'ban. Yang kita ni sengaja. Dah bulan Sya'ban baru tanya ustaz, ustaz ni ada hadis ni dah sampai pertengahan Sya'ban ni boleh puasa ke tak? Ada puasa wajib lagi ni. Baru nak tanya je. Kan? Baru nak tanya, izan tasawuf Sya'ban, barulah teringat ada puasa qada. Ada orang esok diisytiharkan puasa
puasa Ramadan. Halo Ustaz. Halo Ustaz, macam mana saya nak buat ni Ustaz? Besok dah puasa, saya ada qada lagi 2 hari. Nasib kau lah. Dia punya kecuaian, dia tanya Ustaz. Ustaz boleh jawab apa? Tak apa, kamu boleh tangguh. Kau lewat sehari Ramadan boleh. Mana boleh? So Aisyah tadi tu, dia kata disibukkan dengan Rasulullah. So ada sebab dia lewatkan hingga sampai Syaban. Dia pentakdan qada tu. Yang kita tak disibukkan dengan apa-apa. Mereka sibuk dengan nak makan lah kot. Itu ada perbahasan lah. So itu dia dua pandangan. Kalau tengok fatwa Ibn Utsaimin, dia kata qada dulu lah. Qada dulu, kemudian lepas habis qada baru nam. Sebagai fuqaha melihat bahawasanya boleh gabung niat kan. Siapa puasa ada qada, maka dia boleh sekali dengan puasa 6. Maksudnya gabung sekali lah. Gabung macam kita lah, ada puasa hari Isnin, kemudian ada qada, kemudian jatuh pula hari putih. So campur 3 lah. Sebagai fuqaha kata boleh. Maksudnya campur niat, maka dapatlah sekali. Sebagai fuqaha kata tak boleh campur. Sebab apa tak boleh campur? Sebab ibadat ni diturunkan mustaqil. Ibadat mana ada ibadat diturunkan campur-campur? Kalau dah hak ni puasa Isnin sajalah. Hak ni puasa Khamis sajalah. Hang ada qada lain. So kalau qada saja. Maksud kalau kamu qada pada hari Isnin, qada Isnin sajalah, tak dapatlah puasa sunat 6. Mungkinlah boleh dapat niat saja, bolehlah dapat pahala niat. Aku saya nak niat puasa tapi ada kosong qada lagi. Dapatlah niat tu. Niat nak puasa sunat hari Isnin, tapi yang dibuat qada. Qada ni okey, kita tunailah, tapi puasa niat Isninnya tak dapat, melainkan dapat niat satu. Wallahualam, hak tu lebih tepat kot. Yang tidak digabung-gabungkan. Samalah masuk masjid, ada tahiyatul masjid, ada salat sunat wudu lepas azan. So ada qabliyah. Maka fuqaha sebagainya menyatakan bahawasanya boleh campur. So campur dengan niat semua sekali. Kita kata tak, satu-satulah. Tapi kalau kau nak campur, kau akan dapat pahala niat je lah. Niat nak buat. Tapi yang kau buat tu apa dia? Kamu sembahyang tu sembahyang apa sebenarnya? Aku sembahyang qada, sembahyang wudu, sembahyang qabliyah. Jenuh 3 niat. Kalau ustaz yang nak lafaz niat, jenuh nak campur lafaz macam mana pula? Usalli. Kan dah susah. Tanya ustaz yang kata boleh campur-campur tu, lapas niatnya macam mana ustaz? Ustaz tu pun mesti tak boleh jawab. Kan betul logik juga. Wallahualam. Gitulah tentang puasa 6. Ada mazhab Malik dan sebagainya, dia berpendapat bahawasanya puasa 6 tak ada. Sebab dia tengok kepada ahli Madinah. Ahli Madinah tak buat puasa 6. Imam Malik antara usul mazhab dia adalah qaul ataupun amal ahli Madinah. So bila orang Madinah buat, bermaksud sunnah lah. Tapi dah orang Madinah pun tak buat, maksudnya tak adalah. Maksudnya Imam Nawawi kata tak kira lah nampak orang Madinah buat ke tak buat ke, yang penting ada hadis sahih, maka hadis tu diamalkan walaupun orang Madinah tak buat. Ulama bahas lah, ulama jawab dan menjawab lah. Yang pentingnya ada qaul itu. Ada qaul tu sebagai menjawab bahasa, bukan yang dimaksudkan tak ada puasa 6. Macam-macam lah dia punya hujah tu. So hak tu tentang puasa 6. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa nak tanya lagi tentang puasa? Kita puasa bila 2 minggu lagi kan? Puasa sunat boleh? Puasa sunat dia bernazar lah tu kan. Itu yang dinamakan nazar kedekut. Nazar kedekut maksudnya. Kenapa nazar kedekut? Sebab kan Nabi ditanya,
tentang masalah macam ni, orang tu kata dia nak puasa kalau sekiranya dapat sekian dan sekian. Nabi kata ada nazar ini daripada sifat kedekut. Kenapa? Sebab kalau dia menang nak puasa, kalau tak menang haram nak puasa. Dia nak kalau aku dapat SPM, budak-budak lah, kalau aku dapat SPM, kalau dapat melanjutkan pelajaran ke US, aku nak puasa nazar. Maksudnya dia berazam untuk buat something yang amal ma'ruf kalau dapat. Tak betul lah tu. Kalau dapat baru kau nak buat. Kalau tak dapat, tak pernah ingat pun nak puasa ke Allah. Tak pernah ingat pun nak buat something. So itu kedekut. Nazar yang sepatutnya adalah dengan diniat, minggu depan aku nazar nak puasa. Macam tu lah. Minggu depan aku nazar nak puasa. Tak kira lah dapat itu ke, dapat ini ke, dapat itu ke, dapat ini ke. Orang kalau dapat satu nikmat yang baru, diperintahkan sujud syukur. Maka dia kena buat sujud syukur. Itulah yang disuruh. Dia tak disuruh nazar kerana sekian dan sekian. Bukan tak boleh, boleh lah, tapi tak, macam tak proper, tak bagus. Sebab menyandarkan suatu bentuk amalan ibadat kerana kalau dapat. So kalau tak dapat, seolah kita kata, wah Tuhan, kalau kau bagi aku semayang kat kau, kalau kau tak bagi kan. So tak elok. Nak botokkan kepala, itu satu lagi, nazar nak botak kepala. Kenapa nazar nak botak kepala? Kau dapat menang wakil rakyat ni, aku nak botakkan kepala. Dia tak sama lagi. Halul tak sama. Sebab botak kepala ni ibadat. Waktu haji atau waktu umrah, itu ibadah. Sesi botak kepala ulama tak suka. Ada orang sesi botak. Takut-takut menyerupai hak budak tu. Takut-takut menyerupai. Sekali-sekala okey lah. Tapi yang ibadat kita mencukur habis kepala kita adalah waktu haji dan umrah tahallul. Adapun lain tak. So ni nazar, tak nazar ni pun kena ada kursus juga kepada pok-pok yang suka buat nazar-nazar ni. So menang pilihan raya ke, tak menang pilihan raya ke, patutnya sujud syukur lah. Sujud syukur. Yang mana masuk nak sedekahkan duit deposit dia. Kita kalah pun tak apa. Tak dapat wang deposit balik, kita sedekah kat SPR. Hampa nak pilih mana? Ni nanti off lah record ni, potong. Kita nak pilih yang mana ni? Sikit lah kan, sikit lah. Kita sepatutnya politik kita yang matang ni jangan main isu agama lah. Sepatutnya jangan main isu agama. Bertandinglah ikut kemampuan kau. Dan kalau kau dah masuk untuk bertanding, maksudnya kau itu orang yang konon-kononnya layak untuk buat urusan pentadbiran lah. Maksudnya layak untuk mentadbir. Tak kira lah engkau kuat semayang ke, engkau kuat puasa ke, itu engkau dengan Tuhan. Tapi bila engkau ambil jawatan, engkau melibatkan urusan orang awam, orang ramai. So urusan orang ramai, tak semua ustaz mampu buat. Ustaz ceramah semua boleh, tapi ustaz nak mentadbir, tak semua ustaz boleh. So bukan kita tak terpangkal bubu ustaz, dia ustaz dia ngajar tempat kita kena pangkal. Bukan itu ukuran dia. Tapi kalau ustaz tu dilantik, mesyuarat tak orang datang. Ustaz tu dilantik, kemudian dia tahu ceramah dia. Pejabat masuk pukul 9, balik awal. Kan? Tengok jabatan-jabatan yang ada kait dengan agama. Jabatan-jabatan yang ada kait dengan agama, datang pagi pukul 8 tak masuk lagi, awal penuh. Buka kaunter, pukul 9, saya silap. Pukul 9, tak ada pula lagi. Ada breakfast lagi. Sehari datang pukul 10, minum pagi. Tadi breakfast.
Minum pagi. Sehari tengah hari dah pukul 12 lunch hour. Lunch hour nak masuk pukul 2 lebih, 2.30 baru masuk. Masuk 2.30. Ni yang melibatkan jabatan yang terkait dengan agama. Menyebabkan orang pandang agama ni apa? Jabatan agama. Bukan jabatan agama, apa harap bagus. Itu lah. Jabatan agama sana, jabatan agama sini, jabatan agama sana. I nak pergi ambil tauliah. Nak ambil tauliah satu jabatan agama. Ambil tauliah. Sini nak isi borang untuk renew tauliah. Oh, minta maaf lah, pegawai yang uruskan tu tak ada. Baliklah. Pergi punya jauh. Nak pergi jabatan agama tu punya jauh. Kemudian dah pegawai tak ada pula. Pegawai kita seorang je setiap hari Khamis. So hari Khamis lah, aku nak serabur orang je pun. Nak serabur orang je pun, nak renew tauliah. Masa tak terlibat Perak kan, Perak semua hidup. Aku nak renew tauliah. So nak renew tauliah pun, pegawai tak ada. Aku nak serabur orang je, pegawai tak ada. Urusan pentadbiran pun tak boleh nak uruskan ke? Yang kerja tu ustaz lah tu. Ustazah. So, itu bukan kayu ukur. Tapi kalau ada ustaz yang pandai takbir dan mampu, ada kemampuan mentadbir, itu lagi bonus lah kita panggil. Bonus. Nabi tak pilih Abu Zar. Nabi tak bagi Abu Zar pegang jawatan. Abu Zar sudah tentu jauh lebih saleh daripada Khalid bin Al-Walid. Tapi Abu Zar, Nabi kata, innaka la da'ifun, engkau lemah. Maksud lemah apa? Bukan lemah agama, dah. Lemah dari sudut pentadbiran. Innaka la da'ifun wa innaha la amanatun. Ini kau lemah, benda ni amanah yang akan mengundang penyesalan pada hari akhirat besok. Bukannya selesai masalah pangkah aku menang. Betul? Kau kena jawab. Ini duk cakap kat pengundi je. Nak cakap ni. Ni duk cakap kat pengundi je. Tak pangkah, tuan-tuan neraka. Amboi. Siapa yang tak pangkah ataupun pangkah silap akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang kamu tu, yang dipangkah tu. Yang dipangkah tu, mesyuarat tak datang, kerja tak buat, tak layak pun nak mentadbir, asal menang aja. Asal menang. Parti kita menang. Lepas tu mengugut orang ramai. Kalau kamu tak pangkah, kamu ditanya je. Ditanya oleh Allah, ni pangkah siapa? Pangkah Cina pula tu. Pangkah Cina ni ada calon Islam pangkah Cina. Pangkah Islam tu kerja tak buat. Agak-agak kita akan ditanya juga ke pangkah orang salah. Kan? Kalau aku takut juga ni. Aku takut nak pangkah kau, aku tak kenal kau. Aku tak tahu kau ni boleh mentadbir ke tak boleh, walaupun kau namanya ustaz. Aku nak pangkah kau pun aku takut. Kalau aku silap pangkah, aku kena tanya engkau. Oleh kerana aku pun tak pasti engkau tu boleh buat kerja ke tak boleh. Kalau aku tak pangkah, aku berdosa ke tak? Aku nak tanya ustaz yang cakap tu. Kalau aku tak pangkah disebabkan aku tak kenal calon. Kita bukan pangkah calon, kita pangkah parti. Memanglah parti kau pun tak mampu. Parti kau pun tak ada nak ke depan. Kan? Bukan masalah. Jangan main isu agama lah. So mainlah isu profesional sikit. Kalau aku menang, aku akan buat apa, aku buat apa. Tapi kalau kau dah ada track record, malas, datang kuliah pun lambat, contoh. Contoh. Ni kata kat diri I lah kan. Datang kuliah pun lambat. Kuliah kita ni, program kita pukul 8 sampai pukul 10. Ustaz tu dapat pukul 9. Hak tu macam mana tu? Ustaz masa tak jaga kan. Dah datang lambat, habis awal pula tu. Contoh aja je. Contoh sebab saya cakap kat diri saya lah. So kita nak menakut-nakutkan orang pangkah. Kalau tak pangkah, salah pangkah, neraka. Allah tanya. Ustaz, sebelum ustaz nak kami pangkah ustaz tu muhasabah diri dulu. Kami ni tak kenal ustaz. Kami ni tak pernah kenal ni calon-calon ni mampu buat kerja ke tak mampu buat kerja lah. So kalau aku tak pangkah sekalipun, tak dosa lah aku. Mana boleh kita buat satu benda yang kita pun tak pasti. Boleh tak? Kalau aku swing sikit isunya, boleh tak kita buat satu benda kita tak pasti? Aku tak pasti kau mampu mentadbir. So kalau aku pilih kau pun aku berdosa juga. Man usida al-amru, siapa yang menyerahkan urusan kepada orang yang tak layak memegang urusan, fantazir sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Hadis tu tak baca pula. Banyak benda aku nak pantan.
So jangan main isu agama. Dalam pilihan raya jangan main isu agama. Kau parti Islam ke, kau tak parti Islam ke, betul tuduh parti orang ni anti Islam. Ada setempat buat kunut nazilah. La ilaha illallah. Buat kunut nazilah. Aku tanya ustaz, dekat tempat kami ni dibuat kunut nazilah. Ha, tu hari Jumaat terpaksa lah. Ya, jemaah yang ikut sembahyang tu kan. So dia kunut nazilah untuk apa? Untuk kepada lawan lah. Parti A dengan parti B tu anti-Islam. Anti-Islam, nak cakap anti-Islam pun satu, ada orang Islam dalam tu. Ni pun tak ada orang Islam. Ni pun ada orang Islam. Tengok orang Islam ni nampak okey juga. Tengok orang Islam ni pun nampak okey juga. Yang parti dia tu Islamnya, nampak Islamnya sebab dia dah dibubur Islam kat dia. Maka nampaklah Islamnya, walaupun dia tu tak apa-apa nak Islam. Tuduh parti orang fasik, tuduh parti A fasik, parti B fasik. Parti kau tak fasik? Parti kami parti Islam. Ni bukan ada kena-mengena kat Malaysia ni, parti lain Parti Islam lain. Bukan parti Islam tu, parti Islam yang ada label Islam. So dia kata dia parti Islam, tapi calon-calon yang dia tu belum tentu terlepas daripada fasik tak fasik. Mana kita tahu? So jangan mudah-mudah nak label parti ni parti fasik, parti ni anti-Islam, parti ni anti-Islam. Kita tengok parti dia anti-Islam, hang bersekongkol dengan orang kafir boleh pula. Orang kafir kami ni tak anti-Islam. Orang kafir mana yang tak anti-Islam? Beritahu kat aku. Orang kafir mana yang tak anti-Islam? Orang kafir ada tak dalam hatinya Islam ni bagus, Islam ni mestilah dia agama aku lagi bagus, Islam tak bagus. Dah orang kafir dah memanglah dah merepek dah. Bersekongkol dengan orang kafir dia boleh, bersekongkol dengan orang kafir ni tak boleh. Dulu dia tak menentang Islam, sekarang menentang Islam. Apa asasnya? Apa asasnya? So itu kalau sekiranya politik kita duk main agama. Tak maulah main agama. Kita bertanding lah ikut manifesto. Aku nak bagi ni, aku nak bagi ni. Cuti kami Jumaat. Tak nak cuti kami Jumaat. Aku nak bagi cuti sebulan. Siapa kalau aku menang perempuan bersalin 2 tahun. Kan? Okey lah, dia menawarkan 2 tahun. Kami tak boleh dah 2 tahun. Sehari dah habis. Mengandung pula beranak lagi. Cuti lagi 2 tahun. Esok dah setahun beranak lagi. Bila nak kerja? Bila nak kerja? So kita tengok manifesto kan. Manifesto ni tak logik lah. Manifesto ni suri rumah akan diberi, akan ada akaun KWSP juga daripada suami dia. Yang mana suri rumah tak kerja, bagus ni kan. Tengok manifesto lah. Apa yang dijanjikan, apa yang tak dijanjikan. Dia buat tak buat, dia buat tak buat, semua parti sama. Dia buat ke tak buat ke, semua parti sama. Sekarang kita bukan membahaskan parti terbaik lawan parti terbaik dah. Kita pun akui mana ada parti terbaik. Kita pun akui parti ni kita tak kata terbaik. Maksudnya yang ada ni, tidaklah kita memilih yang terbaik di kalangan yang terbaik. Kita memilih yang baik sikit di kalangan yang terburuk. Faham? Itulah nak bagi tahu. Maksudnya kalau kita kata jangan pangkal hak ni, nanti agama Islam nanti Islam akan dilawan, nanti Islam akan di-anti dan sebagainya. Aku tengok tak juga. Tengok dia buat kat negeri dia tu, nampak Islam diberi hak, Islam dinaikkan, imam-imam semua dapat gaji lebih. Mahat Tafiz dapat tu, dapat ni, dapat tu, dapat ni. So manifesto tu yalah, tipu tak tipu urusan lain lah. Yang pentingnya kita tak kata kita memilih antara yang terbaik dan terbaik dah. Sekarang yang teruk ni pun teruk, ni pun teruk. So kita nak pilih yang kurang teruk daripada yang terteruk. Itu dia punya situasi yang ada. So pilihlah mana-mana yang tuan-tuan rasa rasa yang keyakinan kita dia mampu mentadbir, dia ni tak mampu tahu ini. Pilih macam tu lah. Janganlah pilih sebab dia ni agama lebih. Sebab yang agama lebih tu dia dakwa. Yang agama lebih tu dia dakwa. Hak ni pula nampak semayang juga. Hak ni pun semayang juga, puasa juga, agama Islam terjaga juga kan. Selama hari ni Islam teruk sangat kan, tak kan, elok juga. Hak ni pula dia menentang negeri dia, nampak elok juga kan. So jangan takut apa-apalah. Jangan takut apa-apalah. Sebab masing-masing telah pun ada contoh
Parti A telah ada contoh memerintah macam mana, parti B telah ada contoh memerintah macam mana di sana, parti C pun telah ada contoh memerintah di sini. Semua dah ada contoh dah. So contoh biru pekat dah ada contoh, biru tak pekat pun dah ada contoh. Di Selangor hak yang dikatakan kapi tu pun dah ada contoh, nampak bagus pula. Hak ke Kelantan tu pun dah ada contoh, nampak bagus juga kan. Bagus juga. So pilih hak mana yang mampu takbir lah. Itulah. Untuk kita 5 tahun je. 5 tahun lama saya tak lama. Baru lepas rasa pilihan raya 13. Tengok Facebook dah naik pula apa nama memori dulu dia mana naik. Oleh baru lagi rupanya. So kalau dah sekiranya kita milih hak yang ni kira tak betul, yang next pilihlah yang berikutnya. Apa masalahnya? Sebab kita diberi pilihan. Hak parti yang ada pun dah lama dah. Kalau kita rasa makanan baru, boleh je, tak ada masalahnya. Janganlah dimomok-momokkan nanti Islam tak berdaulat. Macam lah kau tu daulatkan Islam sangat kan? Islam tak daulat, nanti Islam diperintah oleh orang kafir, nanti kristianisasi banyak. Sekarang ni pun kristianisasi dah berjalan dah. Bukan tak ada ruang, ada sekarang ni, walaupun parti biru tua tu. Maka bukanlah maksudnya bila parti tu naik kristianisasi ditahan. Macamlah mampu buat. Kemudian kalau kita pilih parti ni LGBT naik, liberalisasi naik, yang ada pun dah naik dah. Parti yang ada pun dah memang Islam liberal dah banyak dah pun. Syiah pun dah berlambak dah. Kita kata Syiah, kalau parti ni Syiah juga. Parti ni pun ada Syiah juga. Parti A ada Syiah, parti B ada Syiah, parti C ada Syiah. Semua ada. Mereka pun cerdik juga. Mereka pun bukan bodoh ni kita. Kita masuk sikit dalam ni, masuk sikit dalam ni, masuk sikit dalam ni. So apa yang patut kita buat? Pertama ni, dalam negara kita ni agama Islam bawah negeri. Agama Islam ni bawah raja-raja. Untuk kalau kita rasa naik pakatan yang satu lagi tu naik, dan kita rasa Islam akan jadi hancur, telah ada bukti di sana. Okey, di Selangor bertambah okey, di Kelantan lagilah okey. Islam. Sebab tak boleh kacau. Benda ni tak boleh kacau. Katalah parti yang dikatakan liberal, dikatakan sekular ni naik, tiba-tiba memang jelas menentang Islam, memang jelas menentang Islam. Saya yakin dan saya percaya setiap orang Islam daripada parti A ke, parti B ke, parti C ke akan bersatu. Jangan bimbang. Kerana orang Islam kita macam itulah trendnya. Bukan kita tak ada sejarah, ada sejarah. Apa-apa saja isu agama yang dibangkitkan dalam negara kita, maka semua parti boleh bersatu. Islam, yang namanya Islam. So hak tu yang saya kata jangan main isu agama lah. Main isu profesional sikit. Main isu manifesto kau apa, manifesto kau apa. Dan kalau kau buat sebaliknya, maksudnya kalau kami bagi pilihan kami bagi peluang untuk sekali naik ni, kalau kau memang buat teruk, memang minta maaf lah, memang biru tua tu lah selama-lamanya. Contoh. Kalau kita dah bagi ruang ni, kami bagi ruang ni, biru muda sikit ni, kalau hang naik, kalau hang tak buat elok, yang ke depan kita akan kempen patah balik, tukar. Dan isu sekarang dua-dua parti telah pun ada pengalaman mentadbir, dan kita sendiri boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri mana yang bagus, mana yang tak bagus. Dan isu yang paling utama bila pegang kepada jawatan pemerintahan ni adalah isu umum, kemaslahatan umat keseluruhannya. Bukan isu kau nak azan 2 kali, kau tak azan 2 kali. Bukan isu nak bahas RUU atau tak RUU. Sebab kemaslahatan umum, apa saja isu, so kau kena cerdiklah dalam mentadbir. Itu saja. So pesanan kita, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Dan kalau sekiranya nampak merepek-repek, tak payah undi lah. Kalau nampak ni pun dah pening kepala, ni pun dah pening kepala, pergilah minum kopi. Tapi kita tak katalah pergilah undi. Keluarlah undi, kerana undi itu amat berharga. Tapi jangan kaitkan dengan agama, tak mau. Sebab pangkah tak pangkah itu urusan Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la